Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Aziz melaporkan berita utama MyDOF News edisi PKPB Mei 2020. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk MyDOF News edisi pertama Januari 2020. Jabatan Perikanan Malaysia menjalankan aktiviti kutipan data di lapangan bagi membantu industri dengan membekalkan maklumat perikanan yang tepat, terutamanya dalam merancang serta membangunkan program dan aktiviti seliaan jabatan. Aktiviti kutipan data ini dilakukan setiap hari di JT Pendaratan Ikan dan juga ladang akuakultur di seluruh negara oleh pegawai dan kaki tangan jabatan yang terlatih bagi memastikan data bekalan harian dapat direkodkan untuk jaminan makanan terutamanya ikan kepada rakyat. Data terkapar ikan marin, akuakultur, lepas tuai dan perdagangan perikanan disimpan, diproses, dianalisa melalui sistem kutipan data yang dibangunkan. Seterusnya data-data ini dipantau melalui pelaksanaan program jabatan. Selain itu, buku laporan perangkaan perikanan tahunan diterbitkan setiap tahun yang digunakan untuk memandu pihak pengurusan jabatan mengenai perubahan aliran data perikanan dari masa ke semasa. Laporan tahunan perikanan turut disalurkan kepada badan antarabangsa yang terlibat selain membekalkan maklumat kepada industri di dalam negara bagi menjayakan dasar dan keperluan negara selari dengan rancangan Malaysia dan pembangunan Plan Blue Economy. Walaupun nama kementerian diubah, perjuangan asalnya untuk menerajui transformasi pertanian supaya menjadi sektor moden dan kompetitif harus dipertingkatkan agar dapat memberi pulangan yang lumayan kepada pengusaha tanaman, ternakan dan perikanan. Kenyataan itu diambil dari Menteri Pertanian dan Industri Makanan Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi di dalam petikan berita harian yang menjelaskan bahawa kerajaan melihat keperluan untuk menerajui industri makanan secara keseluruhan. Maksud beliau dalam petikan yang disiarkan pada 27 Mei 2020 itu bukan sahaja konteks pengeluaran atau pembekal makanan tetapi keseluruhan rantaian nilai makanan. Beliau juga yakin melalui barisan tenaga kerja pengalaman di MOA yang memiliki kepakaran dalam bidang masing-masing, tanggungjawab ini dapat digalas dengan baik. Tambah beliau lagi, kini ia menjadi cabaran besar buat kementerian untuk mencapai sasaran tahap sara diri SSL iaitu 75%. Ketika ini, pengeluaran padi dan beras sebagai makanan ruji negara hanya mampu memenuhi 70% keperluan, manakala baki diimport dari pelbagai sumber. Menurut Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, sudah sampai masanya pengeluaran makanan dibangunkan secara sektor moden, berdaya saing dan komersial. Kerana pada ketika ini dasar agro makanan negara pada peringkat akhir pelaksanaan, begitu juga dengan rancangan Malaysia ke-11. Berdasarkan prestasi semasa pula, sektor agro makanan telah mencapai pertumbuhan sebanyak 3.1% berbanding sasaran 5.4% yang telah ditetapkan. Kini dasar agro makanan negara 2.0 serta RMK ke-12 sedang dirangka dan pasti tumpuannya khusus akan turut diberi kepada transformasi sektor ini melalui revolusi perindustrian 4.0. Sasarannya adalah untuk memberi suntikan yang lebih moden. Kementerian sentiasa memberi galakan kepada kumpulan sasar untuk mengusahakan aktiviti pertanian secara moden dengan aplikasi teknologi dan inovasi. Penguatkuasa Pejabat Perikanan Negeri Terengganu telah menahan 2 vesel pukat tunda Zon C yang menceroboh perairan Terengganu pada 26 Mei 2020 yang lalu. Menurut Unit Pelindungan Sumber DOF Terengganu, aduan nelayan telah diterima pada jam 6 petang dan rondaan dilakukan pada 9 malam bersama 6 anggota penguatkuasa perikanan bermula dari perairan Terengganu sehingga Pulau Tenggol. Hasil rondaan mendapati 2 buah vesel pukat tunda Zon C ditahan dan disita pada jarak lebih kurang 9 batu nautika dari pantai Mercang kerana melanggar syarat lesen di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Seramai 8 orang kena tangkap OKT warga negara Myanmar dan beberapa peralatan telah disita. Kesemua tahanan dan barang disita dibawa ke Pangkalan Perlindungan Sumber Pulau Kambing untuk serta lanjut. Manakala di Johor pula, Penguatkuasa Pejabat Perikanan Negeri Johor telah melakukan aktiviti pemeriksaan di Pangkalan Sungai Ayam Batu Pahat dan berjaya menyita sebanyak 20 unit bubu naga pada 27 Mei 2020. Pemeriksaan aktiviti nelayan tersebut telah dilakukan oleh Penguatkuasa Perikanan Pengurusan Sumber Tampoi bersama 4 orang anggota dan mendapati kesemua bubu naga tersebut telah disita di lokasi yang sama. Kesemua bubu naga yang disita dibawa ke Pangkalan Perlindungan Sumber Tampoi untuk serta lanjut. Penguatkuasaan dan rondaan diteruskan lagi pada 28 Mei 2020 di sekitar perairan Tanjung Bin sehingga perairan Laut Cokoh Pontian dan mendapati aktiviti menangkap ikan menggunakan empang telah dikesan.
Sebanyak 25 batang kayu bakau dan sebidang jaring lebih kurang 5 meter disita dan dibawa ke Pangkalan Pengurusan Sumber Tampoi untuk tindakan lanjut. Manakala pemeriksaan ke atas vesel penangkapan ikan tradisional Zon A dan peralatan menangkap ikan turut dilakukan pada 26 Mei 2020 di 3 lokasi berbeza di Pontian, iaitu di Sungai Cokoh, Tanjung Bin dan Perpat Pasir. Penguatkuasa Pejabat Perikanan Negeri Johor bekerjasama penuh dengan pasukan polis Marin Wilayah 2 Melaka bagi membuat rondaan dan berjaya menahan sebuah vesel pukat tunda Zon B di perairan Batu Pahat pada 27 Mei 2020. Vesel tersebut ditahan ketika sedang menangkap ikan pada jarak lebih kurang 6 batu nautika dari pantai Bagan Batu Pahat, Johor. Hasil pemeriksaan mendapati vesel tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985, Seksyen 8-B iaitu melanggar syarat lesen dan Seksyen 14(4)B menggunakan permit orang lain. Seramai 3 orang kena tangkap OKT warga negara tempatan dan beberapa peralatan disita seperti seunit pukat tunda, 2 unit papan tunda, 2 unit tali tunda dan ikan campur-campur lebih kurang 300 kg. Vesel yang ditahan telah dibawa ke Pejabat Perikanan Batu Pahat untuk tindakan selanjutnya. Di Perak pula, Penguatkuasa Jabatan Perikanan Negeri Perak melalui Unit Pengurusan Sumber Kuala Kurau telah melakukan rondaan dan berjaya menyita sebanyak 80 unit bubu naga di sekitar Pantai Tanjung Piandang, Perak pada 27 Mei 2020. Rondaan tersebut dilakukan pada jam 9 malam sehingga 12.30 malam bersama 6 anggota penguatkuasa perikanan mendapati sebanyak 20 unit bubu naga telah dikesan pada jarak 0.8 batu nautika dari Pantai Tanjung Piandang, manakala 60 unit lagi pada jam 10 malam. Kesemua bubu naga tersebut telah disita dan didakwa atas kesalahan di bawah Seksyen 11-3-C Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan menggunakan peralatan yang tidak dibenarkan. Sebelum saya akhiri laporan saya, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya, Farah Aziz. Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Ahmad Najmi Nasruddin melaporkan untuk My Daily News.